Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak tahun 6? Kita harapkan semua dalam keadaan kita bersedia, sihat dan semangat untuk meneruskan pelajaran matematik kita pada hari ini dengan tajuk koordinat sama-sama dengan Maklimah Nuraini. Baik, untuk hari ini kita nak tengok dua perkara, iaitu jarak mengupuk dan mencancang di antara koordinat, okey, dan juga jarak antara koordinat. Baik, kita sebut koordinat, kita tahu kita ada paksi X dan kita ada paksi Y. Itu paksi X ni ialah mengupuk, manakala paksi Y ialah mencancang. Dan cara menulis koordinat juga nak semua dah belajar sebelum ni. Baik, mari kita tengok contoh yang pertama. Bila sebut koordinat, kita menulis, cara menulis koordinat ialah kita mula dengan dalam kurungan. Kita mula pada paksi X dulu, kemudian paksi Y. Macam contoh A ni 2, 3 dalam kurungan. Baik, apa yang kita perlu buat sekarang ialah koordinat A, B, C dan D adalah seperti satah di bawah. A, B, C dan D. Kira jarak mengupuk dan mencancang di antara A, titik A ke C. Titik A ke C. Kita kena cari jarak mengupuk dan mencancang. Okey. Dan juga B, titik B ke D. Mengupuk dan mencancang. Okey. Mari kita tengok titik A ke C. Tengok A ke C dulu. Baik. Satu, A ke C, kita pergi mengupuk dulu. 2, 3. Jadi jarak mengupuk dari titik A ke C ialah 5. Yang mengupuknya 5 tolak 2, maka 3 unit. Jarak mengupuk dari A ke C ialah 3 unit. Okey, jarak mencancang dari A ke C pula, ada tak dia bergerak ke mencancang? Tak ada. Maknanya 3 tolak 3 sama dengan 0 unit. Jadi dari titik A ke C, jarak mengupuk ialah 3 unit dan jarak mencancang ialah 0 unit. Sebab dia daripada batu garisan yang sama. Okey. Baik, yang B pula, mari kita tengok B. Titik B ke D. Okey, mari kita tengok jarak mengupuk 1, 2, 3, 4. Okey. Jarak mengupuk dari titik B ke D ialah 4, ataupun kita boleh kira 8 tolak 4 sama dengan 4 unit. Maknanya nilai yang besar ni pada koordinat mengupuk ni kita tolak dengan yang kecil. Okey, 8 tolak 4 sama dengan 4 unit. Itu jarak mengupuk dari B ke D. 1, 2, 3, 4. Okey, kita tengok jarak mencancang pula. 1, 2. Jadi jarak mencancang dari B ke D ialah 7 tolak 5 sama dengan 2. Kita dapat 2 kan? 2 pergerakan kat sini. Okey, ini contoh nak cari jarak mengupuk dan juga jarak mencancang antara dua koordinat. Okey. Baik, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey. Jawab soalan berikut berdasarkan satah di bawah. Kita ada 4 koordinat kat sini. Kita ada sekolah, kedai, rumah Ina dan juga klinik. Baik, apa soalannya? Mari kita tengok. Soalan A. Nyatakan koordinat bagi rumah Ina. Mana rumah Ina? Okey, rumah Ina. Jadi ingat bila koordinat kita tengok mencancang dulu. Paksi X ni dulu. Berapa rumah Ina kita tengok sini? Berapa dia nombor? 5. Okey, kemudian kita tengok mengupuk pula. Berapa? 8. Jadi koordinat bagi rumah Ina ialah 5, 8. Tulisnya dalam kurungan unit pada paksi X ataupun paksi mengupuk. Okey, 5 kita letak koma. Kemudian berapa pada paksi Y? 8. Dan tutup kurungan. Okey, soalan seterusnya. B.
Nyatakan koordinat bagi sekolah. Mana sekolah? Okey, itu sekolah. Okey. So, biasa koordinat kita tengok dulu paksi mengufuk paksi X. Kemudian kita tengok paksi Y. Dan ingat bila kita tulis, pastikan ada kurungan dan juga koma di antara dua nombor ini. Jadi koordinat bagi sekolah ialah 2, 2. 2 pada paksi mengufuk dan 2 pada paksi mencancang. Okey, mengufuk, mencancang. Okey. Soalan seterusnya. C. Ina bergerak dari rumahnya 3 unit mengufuk dan 6 unit mencancang. Setiap unit mewakili 0.5 km. Hitung jarak dalam kilometer pergerakan Ina. Okey. Kadang ni dia nak tahu jarak dalam kilometer. Dia tak tanya ke mana Ina pergi. Dia cuma nak tahu jarak dalam kilometer. Satu unit ni setiap satu ni mewakili 0.5 km. Jadi kalau Ina bergerak 3 unit mengufuk, okey, 1 2 3 atau 1 2 3 dan 6 unit mencancang, 1 2 3 4 5 6. Berapa kilometer pergerakan Ina? Mari kita kira. Baik. Jumlah jarak Ina bergerak ialah 3 unit tambah 6 unit. 3 unit mengufuk dan 6 unit mencancang. Jadi kita dapat 9 unit. Pergerakan Ina 9 unit. Jadi kita kena tukarkan dalam kilometer. Kita jadikan dia kilometer. Kita jadikan dia kilometer dengan kita mendarab 0.5 km. Jadi 9 unit kita darabkan 0.5 km sebab 1 unit 0.5 km. Jadi kalau 9 unit, maka kita darab 9 darab 0.5 km. Pergerakan Ina ialah 4.5 km. Okey, dengan pergerakan Ina 3 unit mengufuk dan 6 unit mencancang ni, Ina telah bergerak sejauh 4.5 km. Okey, itu C. Kita tengok soalan seterusnya. D. Jika Ina bergerak dari rumahnya 2 unit mengufuk dan 4 unit mencancang, di manakah kedudukan Ina? Okey, dia kata 2 unit mengufuk. 1 2. Kalau sini 1 2, tak ada apa kat sini kan? Okey, kita bergerak ke kanan. 1 2 unit mengufuk, 4 unit mencancang. Mencancang ke bawah. 1 2 3 4. Jadi kat sinilah kedudukan Ina. Okey. Okey. Artinya di mana kedudukan Ina sekarang? Ya, di klinik. Okey. Ini adalah contoh soalan satah dan juga cara kita nak menyelesaikannya. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang 3. Okey. Contoh yang ketiga. Okey, yang ni arahan dia. Soalan ni, jawab soalan berikut berdasarkan satah di bawah. Okey, diberilah satah. Kita ada pejabat pos, kita ada hospital, kita ada sekolah, kita ada padang. Maklumat lainnya, setiap unit mewakili 2 km. Ini 2 km. Setiap unit ni 2 km. 2 km ya. Okey, jadi apa yang kita perlu, diminta kita untuk A, cari jarak dalam kilometer pejabat pos ke padang. Pejabat pos ke padang. Mari kita bergerak. Kita tengok pergerakan dia macam mana ya. Baik. Okey, kita bergerak. Okey, kita pejabat pos 1 2 3 4 5 6. Kat sini garisan padang. Okey, 6 mengufuk, 6 pergerakan mengufuk dan juga 1 2 pergerakan mencancang. Jadi kita nak cari jarak dari pejabat pos ke padang. Okey, jadi kita ada 8 unit sebab 6 unit mengufuk dan 2 unit mencancang. Kita tambahkan 2 ni, jarak ni. Okey, pergerakannya. Jadi kita dapat 8 unit. Jadi kita darabkanlah dengan 2 km sebab 1 unit mewakili 2 km. Jadi jarak dalam kilometer pejabat pos ke padang ialah 8 darab 2 km sama dengan 16 km. Itu jarak daripada pejabat pos ke padang. Ini berdasarkan koordinat dan juga mewakili berapa 2 km ni ya. Okey, baik.
Kita teruskan lagi ya. Boleh ya? Okey. B. Cari jarak dalam kilometer sekolah ke hospital pula. Sekolah ke hospital. Okey? Okey, jadi mari kita gerak. Okey, mari kita cuba. Kita pergi dulu mengufuk. Berapa pergerakan mengufuk? 1, 2, 3. 3 pergerakan mengufuk. Di 3 unit mengufuk. 1, 2, 3. 3 unit mencancang. Okey? Ini nak pergi hospital. Dari sekolah ke hospital. Okey, jadi 3 tambah 3, 6 unit. Kita dapat ada 6 unit pergerakan jarak dia. Tapi dia nak dalam kilometer. Jadi kita dah tukarkan. Kita jadikan. Kita jadikan 6 unit ni kita darabkan dengan 2 km. Maka jarak sekolah ke hospital ialah 12 km. Kalau ikut unit 6 unit. Tapi sebab 1 unit mewakili 2 km, maka kita darab dengan 2 km. Jadi kita dapatlah jarak sekolah ke hospital iaitu 12 km. Baik. Tengok ada soalan tak? Ada soalan C. Cari jarak dalam kilometer lagi hospital ke Padang. Hospital ke Padang. Okey, mari kita gerakkan. Kita gerakkan dengan mengufuk dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, mengufuknya 5. Mencancang ada tak? Tak ada, dia tidak bergerak. Dia hanya bergerak mengufuk sebab hospital dan Padang letak pada garisan yang sama ni. Garisan mencancang yang sama. Okey. Jadi 5 tambah sifar 5 unit. Maknanya mencancang 5, minta maaf, mengufuk 5, mencancang tiada pergerakan jadi sifar. Jadi 5 tambah sifar 5 unit. Okey, jadi kita tukarkan kepada kilometer dengan mendarab 2 kilometer. Sebab 1 unit di 2 kilometer, 5 darab 2 kilometer sama dengan 10 kilometer. Jadi maknanya daripada hospital ke Padang, jarak dalam kilometer ialah 10 kilometer. Baik, soalan D. Cari jarak dalam kilometer sekolah ke pejabat pos. Sekolah ke pejabat pos. Okey, dia cara bergerak dia kena ikut mencancang, kemudian mengufuk. Okey, kita pergi dulu mencancang. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, 4 mencancang. 4 unit mencancang. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 mengufuk. Okey, jadi kita dapat jumlah pergerakannya ialah 9 unit. Sebab 4 unit mencancang, minta maaf, 4 unit mengufuk dan 5 unit mencancang. Okay, sekali 4 unit mengufuk kita tambah dengan 5 unit mencancang, kita dapat 9 unit. Dan diameter jarak dalam kilometer, jadi kita darabkan 9 darab 2 km sama dengan 18 km. Jarak sekolah ke pejabat pos ialah 18 km. Okey. Okey, senang je kan? Mudah je kan? InsyaAllah kan? Pastikan kita mengikut arahan yang diberi. Kita bergerak mencancang, kemudian kita minta maaf, kita bergerak mengufuk, kemudian kita bergerak mencancang. Okey. Okey, dan koordinat pastikan kita baca dulu mengufuk, kemudian kita letak baca mencancang. Okey. Jadi diucapkan terima kasih atas perhatian. Terima kasih kerana menonton. Diharapkan semua dapat apa yang kita belajar hari ini ya. Okey, dan semoga bermanfaat. Kongsilah bersama-sama rakan, ajar rakan-rakan yang lain. Mana yang bertanya boleh tunjuk ajar. Okey, lagi sekali terima kasih dan juga mohon maaf segala kekurangan, segala salah silap, mohon maaf kepada semua anak-anak. Jumpa lagi insya-Allah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.